dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita perteguhkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita sentiasa terpelihara daripada segala perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan asas bagi umat Islam dengan memastikan makanan dan minuman adalah daripada sumber yang halal lagi baik. Malah ajaran Islam sangat menitik beratkan aspek pemurahan harta dan wang ringgit melalui jalan yang menepati hukum syarak. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 198 yang dibacakan tadi, yang bermaksud, wahai sekalian manusia, makanlah daripada apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Sememangnya Islam melarang umatnya makan harta melalui jalan yang diharamkan oleh syarak. Ini termasuk harta atau wang yang tidak patuh syariat yang merujuk kepada sebarang bentuk pendapatan atau perolehan hasil daripada perbuatan atau transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti rompakan, rampasan, hasil jualan barang curi, rishwah,
perjudian, loteri, transaksi riba, perlindungan insuran konvensional, keuntungan pelaburan dalam sekuriti tidak patuh syariah dan lain-lain sumber pendapatan yang tidak diiktiraf oleh hukum syarak. Ketahuilah bahawa kita sama sekali dilarang menggunakan wang yang tidak patuh syariah untuk manfaat dan kepentingan diri sendiri, kerana tindakan tersebut adalah termasuk dalam perbuatan makan harta yang diperolehi melalui jalan yang batil. Dalam surah Al-Baqarah ayat 188 diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha il hukam lita'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu, yakni memberi rasuah kepada hakim-hakim, kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salah. Islam telah menetapkan harta atau wang yang tidak patuh syariat mesti ditadbir, urus dan dibelanjakan mengikut kaedah yang dikehendaki syarak. Jumhur ulama daripada semua mazhab berpendapat tidak harus untuk melupuskan harta tersebut dengan apa jua bentuk, bahkan ia wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Jika sekiranya ia adalah harta yang dicuri dan sebagainya serta diketahui pemiliknya. Namun jika tidak, maka diharuskan untuk digunakan wang tersebut bagi kemudahan umat Islam, seperti pembinaan jambatan, jalan raya dan seumpamanya. Di wilayah persekutuan khususnya, semua pendapatan tidak patuh syariat adalah diuruskan oleh Baitul Mal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawid. Hal ini berdasarkan kepada keputusan mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-99 yang bersidang pada 30 November 2016 yang telah membincangkan perkara berkenaan dengan pengurusan wang tidak patuh syariah. Dalam mesyuarat tersebut, Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan telah membuat keputusan seperti berikut. Pertama, harta tidak patuh syariat ialah harta yang diperoleh dengan cara yang menyalahi hukum syarak, seperti harta yang diperoleh hasil daripada riba, rishwah, judi dan sebagainya. Kedua, harta tersebut hendaklah diserahkan kepada Baitul Mal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan diagihkan untuk maslahat umum. Ketiga, pengurusan harta tidak patuh syariat tertakluk di bawah operasi standard yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawid. Pengurusan harta tidak patuh syariat yang dilaksanakan oleh Baitul Mal adalah berdasarkan ketetapan syarak, berstruktur, teratur dan dapat meningkatkan keberkesanan pengurusan harta ini demi manfaat umat Islam. Oleh demikian, bagi sesiapa yang mempunyai wang tidak patuh syariat, salurkanlah wang tersebut kepada Baitul Mal, sama ada dengan hadir ke Baitul Mal atau secara atas talian menggunakan perkhidmatan Mawid IP. Pada tahun ini Baitul Mal telah menerima wang tidak patuh syariat yang berjumlah melebihi ringgit Malaysia 1.1 juta. Wang tidak patuh syariat tersebut telah digunakan untuk maslahat umum, antaranya mendirikan kemudahan awam seperti pondok hentian bas, membina jantas pejalan kaki dan sebagainya untuk kegunaan awam. Sesungguhnya Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan bukan sahaja menjalankan peranan dalam perkara ini, malah agensi ini juga turut berperanan dalam pengutipan zakat melalui anak syarikatnya, iaitu Pusat Pengutipan Zakat Mawid, untuk diagihkan kepada para asnaf yang layak. Tanggungjawab yang besar ini dapat memberikan sinar kehidupan kepada para asnaf yang telah mendapat manfaat daripada agih zakat yang diterima. Bagi semua umat Islam yang layak menunaikan zakat, mestilah membayar zakat di wilayah-wilayah persekutuan jika kita mencari rezeki dan bekerja di negeri ini. Tunaikanlah zakat dengan membayar zakat kepada Pusat Pengutipan Zakat Mawid. Zakat yang dikeluarkan ini akan digunakan sepenuhnya bagi membantu asnaf yang memerlukan. Bagi yang belum membayar zakat, segeralah melaksanakannya melalui potongan gaji
bagi membayar zakat secara bulanan atau jika boleh membayar secara terus ke pusat pengguna zakat Mawi. Pembayar zakat akan mendapat lebih cukai pendapatan. Member ingin mengingatkan biarpun kaedah pengusaha wang tidak patuh syariah ini disediakan oleh pihak berkuasa, namun kita harus sedar bahawa Islam melarang keras umatnya memperoleh harta melalui jalan-jalan yang menyanggahi syarak. Usaha-usaha untuk membasmi kegiatan-kegiatan yang salah ini harus dipergiatkan dengan sungguh-sungguh oleh semua pihak. Bagi mereka yang pernah terlibat, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pada itu, kita juga perlu berwaspada dan bijak dengan memilih perkhidmatan patuh syariat sebagai pilihan utama bagi mengelakkan elemen-elemen tidak patuh syariat terus berlaku. Sedarlah, harta yang diperolehi daripada sumber yang halal disimpan dan dibelanjakan dengan cara patuh syariat akan menjamin kehidupan yang diberkati Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Soal tentang mengurus harta bagi seorang individu adalah antara perkara yang paling besar yang perlu difokuskan dalam hidup. Manusia sebagai ianya manusia akan dikurniakan nikmat harta dalam pelbagai bentuk. Maka menjadi tanggungjawab setiap daripada kita untuk mengurus harta berkenaan, mengurus dari sudut cara untuk memperolehinya dan mengurus dari sudut cara untuk membelanjakannya. Ini dua bentuk kewajipan kepada harta yang wajib kita laksanakan dalam kehidupan kita ini. Pastikan harta yang kita perolehi daripada sumber yang halal dan dibelanjakan dalam bentuk yang dibenarkan oleh syarak. Dan pada masa yang sama, kita melaksanakan apa yang wajib kita laksanakan seperti membayar zakat, membayar kafarah, membayar nazar dan sebagainya yang diwajibkan. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala juga memberi peluang kepada manusia untuk berbuat baik yang sunnah daripada hartanya itu. Maka di sana sangat luas. Ada cara boleh dilakukan dengan bersedekah biasa, bersedekah sunat, one off sedekah. Dan ada cara dalam bentuk memberi wakaf, berwakaf untuk projek-projek wakaf tentu yang banyak disediakan sekarang melalui kemudahan-kemudahan. Kalau khusus di wilayah persekutuan, kita ada pusat wakaf Mawid dan kita ada Yayasan Wakaf Malaysia yang juga mengurus hal-hal yang berkait dengan perwakafan. Ini perkara yang berkait dengan pengurusan kita kepada harta kita yang saya rasa setiap daripada kita akan berdepan dengan perkara ini. Kita akan menghabiskan masa yang banyak sebenarnya dalam kehidupan ini yang berkait dengan harta. Kita nak bergerak di sana sini, harta, minyak kereta, minyak motor. Nak bergerak ke sana sini semua akan memerlukan kepada harta. Maka kita perlu mengurus harta ini. Selain daripada ibadat kita laksanakan yang bersifat harian, maka ruang besar juga sebenarnya kita berdepan dengan mengurus harta kita sendiri yang juga perlu kita laksanakan mengikut lunas-lunas yang telah dibenarkan oleh syarak. Kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah hari ini, yang pertama, jadilah umat Islam yang baik dengan memastikan harta yang dimiliki dan sumber pendapatan adalah diperolehi melalui jalan yang halal demi memperolehi keberkatan hidup daripada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, jadilah pengguna yang bijak dalam sebarang urusan niaga, pelaburan dan apa jua perkhidmatan seperti insurans perlindungan supaya kita tidak terlibat dengan pemerahan harta atau wang yang tidak patuh syariat. Ketiga, demi melihara diri daripada keburukan Allah Subhanahu wa taala. Salurkanlah segala harta atau wang tidak patuh syariat yang diperolehi kepada pihak yang bertanggungjawab demi kemaslahatan umat Islam. Marilah kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa zaru zahirul itsmi wa batinah innal ladzina yaksibuna al-itsma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Dan tinggalkanlah kamu dosa yang nyata dan yang tersembunyi, kerana sesungguhnya orang-orang yang berusaha melakukan dosa, mereka akan dibalas dengan apa yang telah mereka lakukan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat.
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Amin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikana Kebawuduli Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung As-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wa kazalika Kebawuduli Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Al-Marhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Allahumma ja'al baladana Malaysia aminan mutma'inna sakha'an rakha'a dar 'adlin wa iman wa amnin wa aman wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansur man nasara ad-din wakhzul man khadhal muslimin wa 'alik kalimataka ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang taat melaksanakan kewajiban solat, membayar zakat kepada pusat pengguna zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawin dan menginfakkan harta melalui ibadat wakaf. Berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajiban zakat dan juga dalam melaksanakan amalan wakaf pada jalan. Jadikanlah harta zakat dan wakaf ini sebagai saham kami di akhirat kelak. Ya Allah, permudahkanlah Mawin dalam menagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaik-baiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, kami juga ingin memohon kepadamu, jadikanlah kami orang yang jujur dan berintegriti dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami. Peliharalah kami daripada perbuatan risuah, pecah amanah dan penyelewengan yang membawa kerosakan kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya khususnya COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa rizqullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.